kesesatan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian dan aku telah cukupkan nikmat aku kepada kalian dan aku redha Islam itu menjadi agama kalian. Pengaruh adalah kuasa yang lahir daripada seseorang terhadap seseorang tertentu kerana sebab-sebab tertentu. Pengaruh boleh lahir dengan sebab kesan baik atau kesan buruk sesuatu yang difahami, diyakini dan diamalkan oleh pempengaruh, yakni orang yang mempengaruhi atau influencer. Maka lahirlah suatu keadaan yang disebut sebagai terpengaruh kepada sesuatu, sama ada terpengaruh kepada sesuatu yang benar atau yang salah, baik dalam perkara dunia atau perkara agama. Ta'assub atau fanatik pula diartikan sebagai kuat pegangan atau keyakinan yang keterlaluan terhadap sesuatu atau seseorang. Ta'assub adalah budaya buruk dan negatif dalam masyarakat Islam sejak dulu lagi. Ta'assub juga boleh dikaitkan dengan sikap yang keterlaluan dan melampau dalam sesuatu pegangan atau pendirian, dan biasanya dikaitkan dengan agama. Sikap fanatik ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaum qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu 'an sawa'i sabil. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Sikap melampau juga bertentangan dengan sikap adil dan sederhana sebagaimana dituntut oleh Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu yang umat Islam umat pilihan lagi adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ajaran sesat adalah satu istilah yang mengundang banyak takrifan dan definisi. Menurut kaum sediawan, ajaran ditakrifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersilap jalan, terkeliru dalam perbuatan, kepercayaan dan lain-lain, serta menyimpang daripada jalan yang benar. Maka boleh dikatakan ajaran sesat adalah suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang mendapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat telah ditakrifkan oleh bahagian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan mazhab yang mu'tabar, dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin sidang jemaah sekalian, mutakhir ini fakta menunjukkan bahawa sikap mudah terpengaruh dengan sesuatu dan sikap ta'assub telah menjadi masalah yang bukan sahaja membawa kepada perpecahan ummah, bahkan telah membawa kepada upaya saling menyesatkan sesama Islam dan kuatnya suatu ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam tetapi bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Fakta menunjukkan kepada kita bahawa taksub kepada kumpulan tertentu telah menjadikan umat Islam hari ini terus berbalah.
taksub kepada watak dan tokoh iman tertentu juga menggunakan hati sebagai umat Islam antara kebenaran yang palsu untuk kepentingan dunia seseorang atau kumpulan berbanding sesuatu yang hak dan kebenaran serta ruang untuk berbeza pandangan. Muslimin sekalian, mencari pengaruh untuk kepentingan diri mudah berpengaruh kepada sesuatu tanpa ilmu dan sikap ta'assub amat berbahaya kepada umat Islam. Sikap buruk ini tidak boleh dibiarkan berlaku sama sekali kerana ia boleh menghentikan prinsip-prinsip anjuran agama dalam menuntut ilmu, menggagalkan pengamalan agama secara menyeluruh, mematikan sikap berlawan dada dan bersatu dalam kepelbagaian pandangan dan perbezaan, menyebar sikap sentiasa berprasangka buruk, menghakis sifat berlemah lembut dalam mengajak kepada Islam, tidak menjaga hak saudara se-Islam dan tidak menghormati keputusan pemerintah dalam urusan mengenai agama Islam. Pempengaruh biasanya adalah individu yang akan memanfaatkan mereka yang terpengaruh, ditambah dengan ketaksuban mereka yang terpengaruh dan ta'assub akan menjadi ejen-ejen yang mengembangkan pengaruhnya, akan menjadi pihak yang memberi tekanan, persepsi dan provokasi kepada pihak berautoriti. Pengaruh akhirnya mendapat kedudukan dan tempat untuk kehidupan dunia dengan kepatuhan membuta tuli pengikut. Akibatnya, selain perbalahan antara sesama umat Islam yang tidak kunjung padam, rekod Jabatan Agama Islam Singapura mencatatkan banyak kes-kes melibatkan ajaran sesat yang telah mempengaruhi segelintir masyarakat. Sebahagiannya melibatkan dakwaan individu tertentu yang tidak masuk akal sama sekali dan bercanggah dengan prinsip asas ketuhanan ilahiyah, prinsip-prinsip kenabian, nubuwah dan perkara-perkara sam'iyah. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, segelintir umat Islam yang tidak mempunyai tasawuf Islam yang benar serta gambaran Islam secara menyeluruh mudah terpengaruh dengan keterampilan dan kata-kata, mentaati guru tertentu secara melampaui batas, mencari jalan pintas, mengamalkan agama dan mengikut petunjuk Rasul syaitan adalah antara punca umat Islam terjebak perbalahan dan terjebak dengan kesesatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada terjebak dan terpengaruh dengan sebarang perkara mengenai agama yang meragukan oleh mana-mana individu yang cuba menanam sifat ta'assub kepada dirinya atau orang lain. Jika ingin berterusan, ia akan memberi kesan besar kepada umat Islam dan masyarakat seluruhnya. Untuk mengelakkan perkara ini terus menunda, umat Islam hendaklah yang pertama sentiasa memantapkan ilmu agama dalam diri dengan menimba ilmu daripada guru yang berpandukan Al-Quran dan Hadis serta menghuraikannya mengikut pandangan ulama mu'tabar. Hadirlah ke masjid dan surau dan belajar dari guru-guru agama yang diberi tauliah oleh Majlis Agama Islam Selangor. Yang kedua, hendaklah memberi kefahaman akidah, syariat dan menunjukkan akhlak yang terpuji pada ahli keluarga masing-masing. Hanya tarbiyah dan didikan agama yang akan dapat membina benteng yang menghalang seseorang itu terpengaruh dengan mudah dan sifat ta'assub melampau seterusnya melakukan perkara kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang ketiga, masyarakat hendaklah mendapatkan penjelasan dan pandangan apa-apa perkara yang tidak jelas mengenai agama Islam kepada pihak berkuasa agama untuk kepastian dan kefahaman benar. Yang keempat, masyarakat juga hendaklah melakukan aktiviti agama yang dibuat secara sembunyi dan kecil-kecilan di premis selain masjid dan surau kepada pihak berkuasa agama untuk siasatan kerana agama Islam itu sifatnya terbuka kepada semua orang. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Sesiapa antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya, dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu mengungkapkan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Ibnu Rajab menyebut, hadis di atas menunjukkan kewajiban mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Pengingkaran terhadap kemungkaran hukumnya wajib, kerana orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran menunjukkan iman telah hilang dari hatinya. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, bilalah penting diri dengan kefahaman agama yang benar untuk mengelak kebenaran dan ta'assub dengan sesuatu yang salah dan bukan daripada ajaran Islam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa peka dengan persekitarannya dan merujuk kepada pihak berkuasa agama jika terdapat dakwaan atau kumpulan yang miring kepada Islam yang meragukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab yang Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Al-Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.